Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kita, pengajian hadis berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Khatib Tabrizi dan juga Imam Baghawi rahimahumullah ta'ala. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung daripada yang lepas, dan minggu ni Al-Faslus Salis, fasal yang ketiga daripada Kitabul Iman, hadis yang ke-36. Jadi Faslus Salis ni seperti mana yang saya beritahu sebelum ni adalah fasal yang ditambah oleh Imam Khatib Tabrizi daripada kitab asalnya Masabih, iaitu Imam Baghawi. Jadi dinamakan Mishkatul Masabih. Dan perubahan yang dibuat, penambahan yang dibuat oleh Imam Khatib Tabrizi daripada kitab asalnya Mishkat oleh Imam kitab Masabih itu oleh Imam Baghawi ialah menambah fasal yang ketiga, hadis-hadis yang berkaitan dengan bab lah yang tidak dibawa oleh Imam Baghawi dalam Masabih. Dan begitu juga ditambah juga hadis dalam fasal awal dengan fasal sani. Jadi itu metod ataupun susunan hadis dalam kitab Mishkatul Masabih. Jadi akhirnya jadilah satu kompilasi kitab hadis yang menggabungkan lebih kurang 13 kitab hadis. Lebih kurang 13 kitab hadis selain daripada Kutubus Sittah yang menjadi usul hadis, iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Begitu juga ditambah lagi dengan seperti Musnad Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, Musnad Syafi'i, kemudian juga seperti kitab Imam Bazzar, begitu juga kitab Syamul Iman Imam Baihaqi dan sebagainya lah. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramahullahu 'alan nar, rawahu Muslim. Hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, haramahullahu 'alan nar, maka Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebenarnya hadis ni pun sudah pun dibahas dalam faslul awal, faslul sani pun dah ada lah hadis yang sama. Boleh rujuklah kepada siri-siri yang lepas yang membahaskan secara detail. Tapi mungkin saya ulang sikit lagi lah dia punya keterangan. Mungkin ada yang baru saja mengikuti, sebelum ni tak pernah mengikuti pengajian online ni. Jadi yang pertama ni syahidah, bersaksi. Jadi syahadah lah di sini maksudnya barang siapa yang bersyahadah, membuat persaksian.
Jadi maksud syahadah itu adalah al-iqrar wal-i'tiraf bil lisan ala ma yutabiqu fi nafsihi atau fi qalbihi, iaitu membuat suatu iqrar dan juga pengiktirafan. Ikrar dan pengiktirafan dengan lisan lah, dengan lisan dia bersesuaian dengan apa yang dia benarkan dalam hati dia. Ini baru syahadah. Jadi kalaulah ada orang tu dia cakap mulutnya tetapi tidak sesuai dengan apa yang dalam hati, itu tidak dinamakan syahadah. Tidak dinamakan syahadah yang hakiki lah. Jadi itu hanya syahadah palsu saja. Dan syahadatul zur ni antara dosa besar lah. Syahadatul zur ni, persaksian yang palsu ni, antara termasuk dosa-dosa besar. Nanti akan ada hadis, ada bab tentang masalah dosa besar ni. Jadi hakikat sebenar syahadah itu apabila seorang tu dia berikrar dan mengiktiraf dengan lisan dia, dengan perkataan dia, apa-apa yang ada dalam hatinya, apa yang dia percaya, dibenarkan dalam hati dia. Jadi apa yang dalam hati itu maksudnya apa yang kita imani lah, apa yang kita benarkan dalam hati, atau di istilah dia tasdik bil qalbi. Apa yang kita tasdik, apa yang kita benarkan dalam hati, maka itulah yang kita syahadahkan, barulah dipanggil syahadah yang sebenarnya. Sebab apa yang kita tasdikkan, apa yang kita benar dalam hati itu perkara yang gaib, benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi untuk menzahirkan apa yang ada dalam hati kita, maka Islam menuntut kita bersyahadah. Bahkan di dalam solat kita, ketika tahiyat akhir itu, ada bacaan tasyahud yang mana wajib bagi setiap solat untuk membaca tasyahud akhir itu dalam mazhab Syafi'i, mana sehari 5 kali wajib kita bersyahadah. Ada juga syahadah-syahadah yang lain seperti yang terdapat dalam azan, yang mana hukum dia sunat muakkad, sunat kifayah muakkad. Terdapat syahadah dalam azan, tu syiar Islam. Dan bagi orang yang ingin memeluk Islam, itulah yang kita tuntut dia, iaitu dia bersyahadah. Masalah syahadah ni dah bahas pada siri yang lepas, panjang lebar dah dibahaskan, boleh rujuk di sana lah. Jadi apa yang disaksikan ialah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni jelaslah menafikan bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi siapakah ilah itu? Apakah yang dimaksud dengan ilah? Tuhan itu pun sudah dibahas sebelum ini. Ringkasnya, ilah itu ialah suatu makna bagi zat yang al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Iaitu satu zat yang mana dia ni maha kaya dan tidak perlu, tidak berhajat kepada selain dia, dan selain daripada dia semuanya berhajat kepada dia, perlu kepada dia. Itu makna ilah. Jadi ada dua unsur di situ, unsur istighna dan unsur iftiqar. Unsur istighna iaitu Tuhan tak berhajat kepada sesiapa pun selain dia. Kemudian unsur iftiqar maknanya selain dia, makhluk-makhluk dia semua berhajat kepada dia. Kemudian apabila Tuhan tu bersifat istighna, maka di situ tersenarailah asas-asas bagi sifat istighna itu dibahas dalam sifat 20 lah. Jadi dalam sifat 20 itu terbahagi kepada dua jenis sifat, iaitu istighna dan iftiqar. Daripada situlah sebenarnya ulama-ulama Asy'ariyah bukan sesuka hati saja mengambil sifat 20 itu sebagai satu pengajian akidah, kerana dalil di sebalik sifat 20 itu datangnya daripada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bila dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, jadi siapakah Allah itu? Siapakah ilah yang dikatakan Allah itu? Apakah sifat-sifat yang layak bagi sesuatu jika ingin dianggap sebagai ilah, dianggap sebagai Tuhan? Maka dia perlu ada sifat istighna dan iftiqar. Maka huraian, tafsir, perincian daripada sifat istighna itu mewajibkan Tuhan itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Kemudian begitu juga dia perlu ada sifat sama' basar dan kalam, itu menunjukkan sifat istighna dia. Kemudian sifat iftiqar, iaitu dia perlu bersifat wahdaniyah, qudrah, iradah, kemudian ilmu, kemudian sifat hayah, kemudian juga sifat kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Daripada situ maknanya basic, sekurang-kurangnya ada sifat itu. Bahkan itulah sifat-sifat yang asas, yang mana tercabang segala sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat tersebut.
Jadi itu kajian yang terperinci yang dibuat oleh ulama Asy'ariyah lah. Jadi orang yang tak faham ni, itulah dia. Asy'ariyah ni hanya isbat 20 saja, yang lain dia nafi. Isbat 7 sifat ma'ani saja, yang lain dia nafi. Itu perkataan daripada jahil murakkab. Maknanya menyatakan sesuatu yang tidak benar, yang menyalahi realiti, yang tidak mutabik lil waqi'. Jahil murakkab lah. Jadi orang yang benar-benar mempelajari mazhab Asy'ariyah, dia akan faham. Asy'ariyah tidak pernah menafi satu sifat pun yang sabit dengan nas yang qat'i ataupun nas yang sahih, Quran hadis yang sahih, hadis yang makbul. Cuma di dalam pengajian sifat 20 itu memilih sifat-sifat yang asas, yang menjadi asas bagi segala sifat-sifat Allah yang sabit dengan nas Quran hadis. Tidak ada penafian langsung. Tetapi orang yang jahil murakkab ni biasalah nak melariskan mazhab dia. Dia kata Asy'ariyah ni menafikan sifat-sifat Allah. Itu semua jahil murakkab yang nak melariskan mazhab dia sendiri. Sebab dia tengok Asy'ariyah ni banyak pengikut daripada zaman dulu dah 1000 tahun. Jadi dia baru nak naik, baru nak jenis mazhab timbul tenggelamnya. So nak melariskan mazhab dia, dia kata Asy'ariyah ni menafikan sifat Allah, menafi Quran, jahil murakkab. Dan yang kesiannya orang awam yang jahil juga terpedaya, terpengaruh dengan kata-kata mereka. InsyaAllah ada pembahasan malam besok tentang silibus UIM di dalam Facebook Live, insyaAllah. Facebook Muhaddis. Jadi makna la ilaha illallah itu terkandung apabila kita mengaji sifat 20, cukup mengaji matan Ummul Barahinnya dah faham lah. Siapa mengaji sekurang-kurangnya matan Ummul Barahin Imam Sanusi, di situ dia terangkan pada akhir pembahasan makna la ilaha illallah. Daripada situlah munculnya sifat 20. Dan daripada sifat 20 tu boleh dipecahkan kepada 99 nama-nama Allah. Bahkan 200 lebih lagi nama-nama Allah yang dikaji oleh para ulama, termasuk menjadi cabang kepada sifat 20 itu. Jadi kalau mengaji sampai habis, selesai. Ini masalah ni bukan ada setengah tu bukan ngaji tak habis, tak pernah mengaji Asy'ariyah pun silap-silap, lepas tu tuduh macam-macam kepada Asy'ariyah. Itu namanya jahil murakkab. Hadis seterusnya an Utsman. Nanti tu. Jadi di sini haramallahu 'alan nar, Allah Taala mengharamkannya untuk dimasukkan ke dalam neraka, maksudnya dikekalkan selama-lamanya lah. Jadi sebenarnya kalau nak diikutkan, memang orang Islam ni takkan masuk neraka sebenarnya. Sebab tu kalau kita fahamkan makna syahadah, apabila seorang tu dia bersyahadah, maksudnya bukan saja syahadah mulut membenarkan apa yang dalam hati, bahkan dibuktikan dengan amalan. Bila dah dia ni bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dia percaya bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, tapi dia tak taat perintah Allah, dia langgar perintah Allah, dia buat maksiat, dia buat larangan-larangan Allah, dia tak ikut Nabi. Macam mana tu? Orang kata cakap tak serupa bikin. Orang kata apa? Cakap tak serupa bikin. Jadi sebenarnya orang yang bersyahadah itu, maknanya hatinya, lisannya, lidahnya dan juga perbuatan anggotanya sama. Jadi sepatutnya lah orang yang bersyahadah itu dia takkan buat maksiat. Dia pasti akan melaksanakan kewajipannya, segala perintah Allah yang wajib, bahkan yang sunat pun dia akan buat. Dan dia akan tinggalkan perkara yang haram, dan dia akan tinggalkan juga perkara yang makruh. Kalau dia terbuat dosa kerana manusia ni memang tak boleh lari daripada kesilapan, dosa, maka dia akan segera bertaubat. Lepas buat salah, dia akan segera bertaubat. Ini dah lah buat salah, buat dosa, tak mau taubat pula tu. Tunggulah nantilah, macamlah dia tahu dia nak mati bila. Akhirnya dia mati, tak sempat taubat. Kalau inilah situasi dia, maka dia akan masuk juga ke dalam neraka. Sekiranya Allah tidak mengampuni dosa dia, tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia hanya transit sekejap saja. Tapi sepatutnya orang yang beriman, yang benar-benar bersyahadah ini, dia pasti tidak akan melakukan maksiat. Kalaulah terbuat maksiat pun, dia akan segera istighfar, minta ampun, dan kalau dosa besar dia akan bertaubat.
Tak mungkin dia rasa selesa selagi dosa tu ada pada diri dia, selagi dia dosa yang dia buat tu dia belum beristighfar, belum mohon ampun, belum bertaubat, dia tak akan rasa senang duduk. Sampailah dia betul-betul beristighfar, mohon ampun, taubat, barulah dia itu pun masih lagi dalam keadaan takut-takut, khauf. Jadi kita ni antara khauf dan rajak, takut dan harap, mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita tu. Ini kalau lah buat dosa selamba je, tak semayang selamba je, buat maksiat bahkan dosa besar buat selamba je. Jadi macam mana nak kata orang ni dia Islam? Memanglah kita kata Islam lah, lebih syahadah kan, tapi tak sepatutnya lah orang yang betul-betul Islam tu dia berkeadaan seperti itulah. Jadi sebab itulah maknanya orang yang bersyahadah ni seolah-olah dia ni mati dalam keadaan bersih daripada dosa lah. Walaupun manusia ni tak lari daripada buat dosa, tapi sebelum dia mati pasti dia akan bertaubat. Bahkan dituntut segera bertaubat sekiranya kita melakukan segala dosa dan kesalahan. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-37, wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, rawahul Muslim. Barang siapa yang mati wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Okay, hadis ini kita boleh kata hampir serupa dengan hadis yang sebelum ni dan hadis-hadis yang lain. Cuma di sini dia kata man mata wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang meninggal dunia, mati atau meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, waw tu waw haliyah. Waw haliyah dalam ilmu nahwu dipanggil waw haliyah. Maksudnya dalam keadaan ketika dia mati tu, dalam keadaan dia, masa akhir hayat dia tu, dalam keadaan dia ya'lamu annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ya'lamu ni, kalau orang awam dia faham ya'lamu tu mengetahui. Ya'lamu tu mengetahui. Tapi dari segi istilah, ilmu kalam, ilmu akidah dan juga ilmu usul fiqh, ya'lamu itu bermakna qat'i, bermakna sesuatu yang pasti, qat'i 100%. Dia ada pasangan-pasangan dia. Ya'lamu dia ada pasangan dia, lagi satu yazunnu, kemudian yuhimu, lagi satu yashukku. Jadi martabat ilmu itu ada 4. Martabat ilmu itu ada 4. Yang paling tinggi, yang paling tinggi 100% lah kita kata, maka dipanggil qat'i. Dan juga itulah istilah yang sebenar ilmu. Istilah ilmu yang sebenar itu adalah yang 100% yang qat'i. Tapi terkadang ada juga ya'lamu yang bersifat zanni. Ya'lamu tapi yang bersifat zanni, bermaksud di sini ada dua sudut. Maknanya dia ni mengetahui sesuatu tetapi tahap keyakinan dia terhadap pengetahuan dia itu tak sampai 100%. Paling tinggi pun 99% dan 1% lagi masih ada kemungkinan, ada ihtimal bahawa benda itu tidak betul. Dan yang ketiga iaitu dia panggil syak. Syak ni 50-50. Syak ni 50-50. Dan yang keempat waham. Waham ini bawah daripada 50. Bermula daripada 49 sampai 1 darjah, 1%. Jadi itu tahapan-tahapan ilmu. Paling tinggi dipanggil qat'i, dan lafaz ataupun istilah ilmu itu sendiri diberikan kepada qat'i inilah, iaitu ya'lamu, maksudnya mengetahui, meyakini secara pasti 100%. Kemudian digunakan juga untuk yang zanni, yang kita kata paling tinggi 99%, paling rendah 51% lah. Dia ya'lamu juga, tapi masih ada kemungkinan yang salah daripada apa yang dia ketahui itu. Syak 50-50, waham bawah daripada 50 sampailah 1. Jadi dalam akidah ni, bila tentang la ilaha illallah ni, dia tidak boleh zanni pun tak boleh. La ilaha illallah ni 99% pun tak cukup, dia kena 100%. Tentang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah ini mesti 100%, mesti qat'i. Sebab tu di sini dia kata wa mata wa huwa ya'lamun. Dia meninggal dunia, dia mati dalam keadaan dia meyakini 100% bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dakhalal jannah, masuk syurga.
Hadis sebelum ni katakan haram api neraka. Jadi bila haram api neraka, maksudnya masuk syurga lah. Cuma di sini ada isu sikit, kenapa tidak ada Muhammad Rasulullah? Kenapa tidak ada Muhammad Rasulullah? Jadi pembahasan pun panjang juga, yang seperti mana yang telah dibahas sebelum inilah. Antaranya jawapan yang paling mudah, maknanya di sini bukanlah tidak ada Muhammad Rasulullah. Perawi itu dia merengkaskan hadis. Boleh jadi sahabat yang meriwayatkan atau perawi yang meriwayatkan hadis ni, dia merengkaskan hadis ini. Dia tak sebut Muhammad Rasulullah, tetapi di sebalik la ilaha illallah itu pasti ada Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Daripada mana kita tahu la ilaha illallah tu kalau bukan daripada Nabi? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW lah yang menyampaikan kepada sahabat dan umat dia bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi lah yang bawa kalimah la ilaha illallah. Jadi kalaulah tak ada Nabi, macam mana boleh dia tahu kalimah la ilaha illallah itu? Macam mana dia boleh tahu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah? Daripada mana dia tahu kalau bukan daripada Nabi? Maka di sini berkemungkinan Nabi perawi itu merengkaskan hadis ini, dan ataupun di dalam di sebalik la ilaha illallah itu sudah terkandung Muhammad Rasulullah. Sebab tak mungkin seseorang itu tiba-tiba dia mengenal Allah tanpa melalui seorang Nabi. Setiap umat akan diutuskan seorang Rasul, seorang Nabi untuk memberitahu tentang la ilaha illallah. Jadi itu jawapan sebagian ulama lah, ataupun jawapan yang paling mudahnya itulah rawi dia riwayat secara ringkas je. Banyak berlaku sebahagian perawi atau sahabat mereka tak meriwayatkan hadis sepenuhnya. Terkadang mereka riwayatkan sepenuhnya, terkadang mereka meringkaskannya. Jadi itu ada kemungkinan lah. Bermaksud tidak jugalah menafi bila dia kata, oh ni la ilaha illallah saja tak ada Muhammad Rasulullah, maknanya tak perlulah kan. Tak perlu bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah pun dah masuk syurga dah. Tidak, itu kata-kata orang yang jahil lah tu. Jadi perawi mungkin meringkaskan ini, ataupun sudah terkandung di dalam makna itu adalah makna Muhammad itu pesuruh Allah, kerana kalimah la ilaha itu sendiri datang daripada Rasulullah. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani mujibatani. Ada dua perkara yang mewajibkan. Qala rajulun, bertanya seorang pemuda di kalangan sahabat, ya Rasulullah mal mujibatani, apakah dua perkara yang mewajibkan itu? Qala man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Yang pertama, orang yang dia mati meninggal dunia dalam keadaan dia mensyirikkan Allah Ta'ala, menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dakhalan nar, dia akan masuk syurga. Confirm, wajib masuk neraka. Wajib yang pertama, syirik, wajib masuk neraka. Kemudian, waman mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Wajib yang kedua ialah barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, maka dia akan masuk syurga. Syirik mewajibkan neraka, tauhid mewajibkan syurga. Itu dua perkara yang mewajibkan. Hadis yang lebih kurang sama makna dengan yang sebelumnya, makna di sebalik apabila seseorang tu tidak bersyahadah, tidak bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, maka sama ada dia beriman ataupun dia percaya kepada Tuhan yang lain, iaitu dia mensyirikkan Allah Ta'ala, ataupun dia tidak beriman langsung pun termasuk daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang seterusnya, hadis ni agak panjang sikit. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW, ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Dan bersama kami juga ada Abu Bakar, Umar dan beberapa orang lagi. Faqama Rasulullah SAW min baini azhurina fa'abta'a alaina. Maka Rasulullah pun bangun dan meninggalkan kami. Wa khashina an tuqtata'a dunana.
maka kami khawatir sesuatu akan berlaku kepada Rasulullah sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibiarkan berseorangan lah. Rasulullah bangun dan meninggalkan mereka untuk pergi ke satu tempat, maka sahabat-sahabat rasa takkan nak biar Nabi seorang-seorang je, maka mereka pun bangun untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa fazi'na fa kuntu awwala man fazi'a. Kami rasa gelisah dan akulah orang yang pertama sekali rasa gelisah, maka aku pertama kali yang bangun dan ikut Rasulullah SAW. Abu Hurairah lah. Fa kharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansar, sehingga aku mendatangi sebuah kebun bagi milik orang Ansar. Sampai akhirnya aku cari Nabi dan aku sampai di sebuah kebun milik orang Ansar, li Bani Najjar, iaitu Bani Najjar. Fadartu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid. Maka aku pun mengelilingi kebun tersebut untuk aku tengok ada pintu tak nak masuk dalam kebun tu. Tetapi aku tak jumpa pintu pun. Fa iza rabi'un yadkhulu fi jawfiha itin min bi'rin kharijatin. Tiba-tiba aku mendapati ada sebuah anak sungai ataupun saliran air kecil lah. Seperti anak sungai yang mana fi jawfil ha'itin min bi'rin kharijatin, di satu macam lubang lah kita kata dekat kebun tu. Dia ha'id ini ada dua makna, satu makna kebun, satu makna tembok, makna pagar ataupun tembok. Jadi nak dimudahkan kefahaman, maksudnya kebun yang dipagari oleh tembok ataupun pagar lah. Kemudian ada lubang, aku dapati ada satu lubang dekat pagar atau tembok tu, yang mana mengalir dari situ anak sungai yang kecil lah daripada sebuah telaga yang berada di luar kebun tersebut. Ini cerita sampingan je lah. Ar-Rabi' al-Jadwal. Rabi' itu ialah jadual, iaitu sungai kecil lah. Fahtafaztu kama yahtafizu sa'laba. Maka aku pun melompat seperti mana pelanduk atau kancil melompat. Fadakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah. Rasulullah SAW bertanya, Abu Hurairah ke tu? Faqultu na'am ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Ma sya'nuka, apa hal kau? Maksudnya apa cerita, kenapa kau datang? Qultu, maka aku pun berkata, kunta baina azhurina faqumta fa'abta'ta alaina fakhashina an tuqtata'a dunana fafazi'na fakuntu awwala man fazi'a. Jadi dia cerita baliklah, kira tadi kau duduk bersama kami, lepas tu kau bangun meninggalkan kami, jadi kami rasa gelisah lah, takut apa-apa terjadi kepada engkau ya Rasulullah. Jadi aku pun rasa gelisah juga, maka aku pun datanglah untuk mencari engkau wahai Rasulullah. Fa'ataitu hadzal ha'id fahtafazu kama yahtafizu sa'labu. Aku pun datang ke sini, kemudian aku lompat seperti mana pelanduk atau kancil melompat lah, untuk masuk ke kebun tu. Wa haula'in nasu wara'i. Dan mereka-mereka yang lain tu ada kat belakang aku, sekejap lagi dia orang sampai. Faqala ya Abu Hurairah wa a'tani na'lahi. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Hurairah, sambil Rasulullah memberikan kedua-dua sandal Nabi SAW. Qala izhab bin na'lai hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Jadi kata Nabi, wahai Abu Hurairah, pergilah engkau membawa kedua sandal ini, sandal aku ini. Kemudian faman laqita min wara'i hadhil ha'id, kalau siapa saja yang kau jumpa di sebalik kebun ini atau di sebalik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, mustaiqinan biha qalbuhu. Ini lebih apa, riwayat yang lebih tepat lagi, lebih terperinci, iaitu barang siapa yang bersaksi bahawa tidak Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, mustaiqinan biha qalbuhu,
yang mana dalam keadaan hatinya betul-betul meyakini apa yang dia syahadahkan itu. Hatinya mustaiqinan, meyakini. Hatinya meyakini apa yang dia syahadahkan itu. Ini jelas. Fabashirhu bil jannah, maka berilah berita gembira kepada dia tentang syurga. Maksudnya dia akan masuk syurga. Jadi di sini satu lagi, kenapa Nabi bagi sandal tu? Nabi bagi sandal tu sebagai bukti lah. Sebagai bukti nanti kan Abu Hurairah cakap kan, siapa yang syahadah la ilallah masuk syurga. Engkau ni Abu Hurairah bersiapa yang cakap ni? Dia kata Rasulullah yang cakap. Betul ke ni sandal dia? Dia bagi kat aku sandal dia sebagai bukti bahawa yang aku cakap ini adalah memang daripada Rasulullah SAW. Jadi di sini maknanya kita dapat ambil satu pengajaran bahawa terkadang untuk membuktikan sesuatu perkara itu boleh kita contohi Abu Hurairah ataupun Rasulullah SAW lah. Asalnya Rasulullah yang bagi dia kan. Maknanya bila Rasulullah bagi sandal Nabi itu, semua orang tak kenal sandal Nabi. Jadi bila Abu Hurairah pegang sandal Nabi itu satu bukti menunjukkan kebenaran dia lah. Apa yang nak disampaikan itu ni ada bukti dia. Contohnya zaman sekarang ni kalau ada orang kan dia nak mohon apa-apa mesti kena ada bukti lah dia ni siapa kan. Kalau dia mewakili sesebuah badan pejabat syarikat dan sebagainya, kena ada bukti yang menunjukkan dia ni, kalau tidak nanti kena tipu lah. Orang yang dia berurusan tu mungkin akan ditipu. Jadi untuk membuktikan kebenaran perlu ada sesuatu bukti lah. Kalau kita ni sama ada kita ingin mendakwa atau ingin berurusan dalam apa-apa urusan sekalipun, maka kadang-kadang diperlukan bukti untuk menunjukkan kebenaran orang yang mendakwa lah. Fakana awwala man laqitu Umar, maka orang yang pertama sekali aku jumpa ialah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Faqala ma hatani na'lani ya Abu Hurairah, maka Sayyidina Umar tanya, apa cerita sandal dua tu? Sandal Nabi yang dua sepasang tu lah, dua sandal, maknanya sepasang sandal Nabi yang kau pegang tu, apa cerita? Faqultu hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'asani bihima man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Oh, sandal ni Rasulullah SAW bagi kepada aku supaya siapa saja yang aku jumpa, bagi tahu dia bahawa barang siapa yang bersyahadah, bersaksi bahawa tidak Tuhan yang lain disembah melainkan Allah, maka dia akan aku akan sampaikan berita gembira kepada dia, dia akan masuk syurga. Diulang baliklah apa yang Rasulullah pesan tu. Fadaraba Umaru biyadihi baina sadyai fakharartul listi. Lalu Umar memukulku di bahagian dada, lalu aku pun jatuh terduduk atas punggungku. Umar tolak dia, macam pukul dia dekat dada lah, tolak tu dekat dada, lepas tu dia tu terjatuh ke atas punggung, jatuh terduduk lah atas punggung dia. Faqala irji' ya Abu Hurairah, dia tu kembali balik wahai Abu Hurairah. Faraja'tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajhashtu bukaan, aku hampir-hampir menangis lah. Dah nak menangis sikit-sikit dah tak tahan nak menahan, kena lepuk dengan Umar kan, kena bantai dengan Umar. Sedih lah apa yang Rasulullah cakap, tiba-tiba Umar bantai dia pula kan, dia menangis. Fa'ajhashtu macam ni seolah-olah menangis lah. Warakabani Umar fa'iza huwa ala athari, dan Umar mengikutiku, memboncengiku, maksudnya Umar ikut aku di belakang lah. Faizah huwa ala athari, dan dia berada di belakangku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka ya Abu Hurairah, maka Rasulullah tanya, sampai kepada Nabi, Rasulullah tanya, apa kenapa ni Abu Hurairah, apa yang dah jadi kepada engkau ni? Qultu laqitu Umara fa akhbartuhu billazi ba'athani bihi fadaraba baina sadyani darbatan kharartu listi. Dia kata, dia ceritalah, dia kata aku jumpa Umar, maka aku khabarkanlah berita yang mana engkau utuskan aku dengannya, iaitu siapa syahadah tu akan masuk syurga. Maka Umar pukul dada aku dengan satu pukulan menyebabkan aku jatuh terduduk atas punggungku. Qala irji', lepas tu dia suruh aku kembali. Faqala Rasulullah SAW, ya Umar ma hamalaka ala ma fa'alta. Maka Umar pun sampai, Rasulullah pun tanya, wahai Umar, kenapa kau buat? Apa yang menyebabkan kau buat begitu kepada Abu Hurairah? Qala ya Rasulullah,
bi abi anta wa ummi. Ini biasalah perkataan orang Arab. Wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi ni maksud satu uslub, satu ungkapan untuk memuliakanlah. Iaitu bi abi anta wa ummi maksudnya aku tebus ibu bapaku untukmu ya Rasulullah. Ini maknanya nak menunjukkan betapa hormatnya mereka, kasihnya mereka kepada Nabi, iaitu sanggup mereka menebus ibu bapa mereka untuk menebus Nabi. Sekiranya lah, ini tak berlaku pun, maksudnya hanya sebagai ungkapan saja. Sebagai satu ungkapan nak menunjuk betapa mereka mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kedua ibu bapa mereka lah. Iaitu maksudnya bi abi anta wa ummi, maksudnya aku sanggup menebus engkau ya Rasulullah dengan menukarkan ibu dan bapaku. Manusia ni kan dia sayang kepada mak ayah dia. Dia sanggup menggadaikan nyawa dia sendiri untuk mak ayah dia lah. Kalau orang yang betul-betul sayang kepada ibu bapa, sanggup berkorban untuk mak ayah. Tapi di sini dia sanggup mengorbankan mak ayah dia untuk menembus Nabi. Maknanya menunjukkan Nabi lebih dia cintai daripada mak ayah lah. Ini satu uslub, satu ungkapan yang nak menzahirkan rasa kasih sayang, cinta dan memuliakan Nabi SAW. Aba'asta Aba Hurairah bina'laika man laqiya yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Adakah engkau telah mengutuskan Abu Hurairah dan dengan kedua belah sandal kau ini dan mengatakan siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, mustaqinan biha qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin dengan syahadah tersebut, maka basyarahu bil jannah, kau sampaikan berita gembira kepadanya dengan syurga. Qala na'am, Rasulullah jawab iya. Qala fala taf'al. Tu dia, Umar pula katakan Nabi, fala taf'al, jangan buat begitu wahai Rasulullah. Fa inni akhsha an yattakilan nasu 'alaiha, kerana sesungguhnya aku khawatir, aku takut manusia akan bergantung kepada kalimah tersebut. Fa khallihim ya'malun, biarkanlah mereka untuk beramal. Qala Rasulullah sallallahu, fa khallihim, biarkan mereka untuk beramal. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kan maknanya yang pertama Rasulullah perintahkan. Dan Rasulullah itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu Rasulullah lah, utusan Allah, manusia mulia. Tiba-tiba Sayyidina Umar boleh bangkang. Yang dia bantai, dia bantai Abu Hurairah itu dari ulama ulama pun bahaslah kenapa Umar buat begitu kepada Abu Hurairah. Jadi ulama jawab yang pertama itulah memang watak Sayyidina Umar ni, watak dia agak ganas sikit, garang sikit. Bukan sikit, banyak kot. Watak Sayyidina Umar memang macam tu. Watak dia agak garang, agak ganas sikit lah. Jadi yang kedua, perkara yang mana yang Abu Hurairah ingin sebarkan itu sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan menurut pendapat Umar lah. Sebab tu dia bertindak begitu agak kasar lah kita kata. Sebab apa, perkara yang akan disebarkan Abu Hurairah itu membahayakan umat Islam ketika itu. Jadi dia bukan tak percaya kan, mana dia takut benda tu bahaya nanti kalau dibiarkan, disebarkan, akhirnya orang syahadah tentu tak beramal. Lepas tu bila dah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah tanya kenapa engkau buat macam tu. Lepas tu Sayyidina Umar kata, betul ke engkau yang bagi sandal, lepas tu suruh bagi tahu siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga? Rasulullah kata ya. Sayyidina Umar kata jangan ya Rasulullah. Maknanya Sayyidina Umar membangkang Nabi, bukan membangkang Nabi lah, maknanya dia memberi satu cadangan, iaitu jangan berbuat begitu wahai Rasulullah, aku takut nanti manusia-manusia yang dengar apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu, maka silap-silap dia syahadah saja, lepas tu dia confident, bergantung kepada syahadah tu tanpa melakukan amalan semayang, puasa, zakat, haji tak buat. Yang penting aku syahadah sudah. Sebab apa? Hadis tu kata siapa syahadah masuk syurga. Siapa syahadah, dia tak akan masuk neraka, dia akan masuk syurga. Jadi aku takut orang-orang yang akan datang ni, mereka dengar hadis ni, jadi mereka cukup berpegang kepada kalimah saja, bergantung kepada kalimah syahadah saja tanpa melakukan amalan semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Nanti rosaklah Islam nanti.
Jadi Rasulullah kata, okey. Cadangan Sayyidina Umar tu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tu macam mana kita tahu hadis ni? Itu memanglah, maknanya di sini hadis itu diceritakan juga akhirnya, tapi kita yang mendengar hadis ini kita faham. Maknanya bukanlah bermaksud kalaulah seseorang itu dia sekadar bersyahadah saja cukup untuk masuk syurga, tidak. Walaupun kita kata dia akan masuk syurga jugalah kalau hati dia mustaiqinan biha qalbuhu tu kan. Hatinya memang betul-betul yakin akan kalimah tersebut, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tetapi di sini kalaulah dia hanya bergantung kepada kalimah itu saja tanpa dia melakukan amalan semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, maka dia akan diseksa juga, akan masuk neraka juga. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain, bahkan ada ayat-ayat Quran kan yang mengancam siapa tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, jika ada kemampuan maka mereka akan diseksa. Cuma mereka tidak akan kekal lah dalam neraka, tidak akan dikekalkan dalam neraka seperti orang yang tidak beriman kepada kalimah tersebut. Jadi akhirnya kan hadis ini tersebar juga, kita pun tahu. Jadi sebab tu ulama kata kita kena faham makna hadis itu, iaitu bila orang yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan dia bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu bersuara Allah, maka pastilah dia akan mempraktikkan apa yang dia saksinya, apa yang diikrarkan itu. Takkan cakap mulutnya kan, cakap tak serupa bikin. Maksud bersyahadah itu, ya kalau memang betul kau tahu tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah suruh kau ikut. Kalau engkau yakin Allah tu Tuhan, tapi Allah suruh kau tak buat, seolah-olah kau tak yakin Allah tu Tuhan. Seolah-olah. Kalau Allah tu tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan ini perlu ditaati, wajib ditaati. Tapi kalau Tuhan suruh kau tak buat, maknanya ada Tuhan lain ke kata jangan buat? Iaitu apa? Nafsu dia. Ada ayat Quran kan, Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi mungkin orang tu dia tak sembah berhala, tak sembah tokoh, tak sembah benda-benda lain, tetapi dia taat kepada hawa nafsu dia. Dia buat ikut kehendak hawa nafsu dia, tapi tak buat ikut kehendak Allah. Itu seolah-olah sudah mempertuhankan hawa nafsu dia sendiri. Ayat Al-Quran, Allah kata, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya apa? Apabila Allah suruh A, dia tak buat. Allah suruh B, dia tak buat. Dia buat apa yang hawa nafsu dia suruh je. Maknanya seolah-olah hawa nafsu dia itulah Tuhan dia. Jadi sepatutnya orang yang bersyahadah itu, dia menganggap bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Pasti dia akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan meninggalkan segala larangan Allah Taala. Dia tidak akan mengikut hawa nafsu dia. Jadi kalau diikut hawa nafsu dia, dia tinggalkan perintah Allah, seolah-olah Tuhan dia bukan Allah, Tuhan dia nafsu dia. Seolah-olah. Jadi sebab itulah mana kita kena faham makna syahadah itu. Maknanya boleh jadi ada orang yang dia kurang faham atau tak faham langsung, dengar saja hadis ni terus syahadah sudah, yang lain tak payah buat, masuk syurga kan. Hadis tu kata siapa syahadah je. Hadis tu tak kata pun kena semayang, kena puasa, kena haji, tak cakap pun. Yang penting syahadah. Itu orang jahil lah tu. Itu bahayanya kalau hadis ni sampai kepada orang jahil, dia kata yang penting aku syahadah sudahlah. Bahaya. Kalau lepas tu Sayyidina Umar dia tak setuju. Dia tak setuju bahawa kalimah seperti itu, hadis-hadis dan ungkapan seperti itu boleh menyebabkan manusia ni dia hanya berpegang kepada kalimah lalu meninggalkan amalan-amalan yang lain. Tapi bagi orang yang betul-betul faham, dia faham makna syahadah itu, maknanya kalaulah kita dah bersyahadah, bermakna Allah tu Tuhan kita, maka segala apa yang dia perintahkan mestilah kena ikut, apa yang dia larang mestilah kena tinggalkan. Jadi oleh kerana ramai yang tak faham, ramai yang awam, ramai yang jahil, sebab tu Sayyidina Umar dia cadangkan supaya benda tu tak disebarkan, dan Nabi pun setuju. Tapi hadis ini sampai juga kepada kita, tapi dalam cerita yang penuh lah, cerita yang menyeluruh. So kita pun faham hadis ini cerita bahawa sebenarnya Sayyidina Umar tak setuju, dan Nabi pun akhirnya pun ikut cadangan Sayyidina Umar pun jangan disebarkan kalimah ini. Maknanya kalau kita nak sampaikan kalimah ini kepada orang pun, kita kena terangkan makna dia.
Kita kena terangkan makna dia bahawa jangan kamu ingat syahadah sahaja sudah mencukupi. Yang lain tak payah buat, tak boleh. Mesti kena diiringi dengan solat, puasa, zakat, haji mengikut syarat-syarat dan kemampuan dia lah. Begitu juga kena meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dilarang. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-40. Wa an Mu'az bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Daripada Mu'az bin Jabbar radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, mafatihul jannah, anak kunci syurga itu syahadatu an la ilaha illallah adalah persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Anak kunci syurga diibaratkan sebagai anak kunci syurga, hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Jadi kalimah syahadah ini adalah anak kunci bagi syurga. Bermaksud siapa yang tak ada kunci tak boleh masuk lah, kan, betul? Kalau kita nak masuk rumah yang berkunci, maka kalau kita tak ada kunci, memang tak boleh masuk sampai bila-bila. Jadi untuk kita masuk ke dalam rumah kita, kita kena ada kunci. Jadi untuk memasuk syurga, perlu kita ada kuncinya yang akan membuka pintu syurga untuk kita. Apa dia? Iaitu la ilaha illallah. Jadi sebab itulah orang-orang yang sudah memiliki kunci syurga, ataupun kita kata orang Islam, orang yang beriman, orang yang memiliki kalimah syahadah, orang yang bersaksi akan kalimah syahadah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dia sudah memiliki kunci syurga. Sayangnya kalau orang tu dia murtad. Kalaulah dia murtad, seolah-olah dia campakkan kunci syurga itu, dia pergi cari kunci neraka. Jadi orang yang murtad ni kesian betul. Dah dapat kunci syurga, pergi buang, pergi cari kunci neraka pula dah. Aduh, bodohnya, malangnya orang yang murtad ni. Jadi kita kena ingat, kita kena hargai kalimah syahadah ni adalah kunci syurga. Jadi kalau kita dah ada kunci syurga, jagalah kunci kita, jangan sampai hilang, besok tak boleh masuk syurga nanti. Faham Hadis yang seterusnya, wa an Utsman radhiyallahu taala anhu anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazinu alaihi hatta kada ba'duhum yuwaswasu. Sesungguhnya pemuda-pemuda di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, hazinu alaihi, mereka sangat bersedih ke atas kematian, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kada ba'duhum yuwaswasa. Sehingga kan hampir-hampir sebagian mereka was-was, betul ke Nabi wafat ni? Tantang Nabi tak wafat lagi. Termasuk Sayyidina Umar lah kan. Dia kata, dia panik sekejap, dia segala terlalu sedih. Siapa yang kata Rasulullah SAW wafat, aku pancung dia. Rasulullah tak wafat, Rasulullah hanya pergi bermunajat kepada Allah seperti Nabi Musa pergi bermunajat di Bukit Tursina. Sayyidina Umar pun tak boleh nak terima kenyataan ketika itulah. Jadi kata Sayyidina Utsman, hampir-hampir ada yang was-was, maksudnya macam tak apa-apa, macam masih lagi tak dapat nak terima, betul ke Rasulullah wafat ni? Dan yang lain semua sangat sedih lah. Qala Utsman wa kuntu minhum, aku pun salah seorang daripada kalangan mereka yang sangat bersedih atas kewafatan Rasulullah SAW. Fa baina ana jalisun fi zilli utumin minal atami marra alayya Umar radhiyallahu ta'ala anhu fasallama alayya falam ash'ur bihi fashtaka Umar ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ketika aku sedang duduk di berteduh di sebalik bayang-bayang sebuah tembok, daripada tembok-tembok, maka Sayyidina Umar lalu selisih dengan aku. Maka Umar memberi salam kepadaku dan aku tak perasan dia bagi salam, tak dengar dia bagi salam. Maka Umar telah mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, summa aqbala hatta sallama alayya. Kemudian kedua-duanya datang kepadaku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang.
bertemu dengan aku jami'an kedua-duanya. Faqala Abu Bakr, ma hamalaka ala an tarudda ala akhika Umar salamahu. Kata, wahai Osman, kenapa engkau tak jawab salam Umar? Kenapa engkau tak jawab salam Umar? Qultu ma fa'altu. Mana ada? Sayyidina Osman kata, mana ada aku tak jawab salam dia? Faqala Umar, bala wallah laqad fa'alta. Dia kata, demi Allah, ya, aku bagi salam kat kau tadi, kau tak jawab. Qala faqultu ma sya'artu annaka marata wala sallamta. Dia kata, aku tak perasan pun kau lalu kau bagi salam. Aku tak perasan, tahu tak perasan yang Umar lalu bagi salam. Qala Abu Bakar, sadaqa Osman, qad syaghalaka an zalika amrun. Maksudnya benar Umar, Osman takkan nipu kot. Mana betul Osman, mana ada perkara yang sedang mengganggu fikirannya lah. Ada sesuatu perkara yang sibuk di fikirannya sampai dia tak perasan Umar lalu dan dia tak dengar Umar bagi salam. Fakultu ajal, maka aku kata betul. Qala ma huwa, apa dia tu? Faqala Osman, tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Rasulullah SAW sudah diwafatkan sebelum kita bertanyakan kepada Rasulullah tentang kejayaan bagi Islam ini ataupun perkara ini, maksudnya Islam inilah. Faqala Abu Bakr, qad sa'altuhu an zalik. Kata Abu Bakar, aku dah tanya dah. Maksudnya Sayyidina Osman kata tak sempat nak tanya kepada Rasulullah satu perkara yang paling penting. Maksudnya dalam Islam ni perkara apa yang paling penting yang akan menyelamatkan kita daripada apa yang dibawa oleh Islam ni. Maka aku tak sempat tanya, Rasulullah dah wafat. Itulah yang merusingkan aku, yang sampai Umar bagi salam pun aku tak perasan. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku dah tanya dah. Aku dah tanya dah soalan tu awal-awal lagi. Qala faqumtu ilaihi wa qultu lahu bi abi anta wa ummi anta ahqqu biha. Maka dia pun, kau dah tanya? Maknanya bi abi anta wa ummi, nampak tu. Aku tebus ibu dan bapaku untukmu wahai Abu Bakar. Dia kata kau memang berhak, kau memang berhak. Maksudnya kau memang sepatutnya lah. Maknanya kau ni memang antara orang yang awal-awal lagi dah tanyalah benda yang begitu. Faqultu ya Rasulullah ma najatu hadzal amr. Faqala Rasulullah sallallahu man qabila minni al-kalimata aradtu ala ammi faraddaha. Barang siapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku kemukakan kepada bapa saudaraku iaitu Abu Talib, fahiyan najah, itulah satu kejayaan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi iaitu kunci dia satu je. Maknanya kunci bagi segala-gala kejayaan adalah la ilaha illallah. Jadi Nabi kan, Abu Bakar kata, aku pernah tanya Nabi, dalam semua urusan Islam ni yang paling kunci kejayaan ni apa? Maka Rasulullah kata, kalimah yang, siapa yang menerima kalimah yang aku kemukakan kepada pakcikku, pamanku iaitu Abu Talib, yang dia menolaknya, maka itulah kejayaan yang sebenarnya. Maksudnya itulah dia kunci segala kejayaan, iaitu bersyahadah bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Hadis yang sama juga semakna dengan hadis-hadis yang sebelum ni, tapi dalam bentuk yang lain lah, dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi Imam Khatib Tabrizi ni datangkan, kumpulkan hadis ni dalam kitab ni lah, sebagai ada di bawah satu bab. Jadi di situ kalau kita tengok pada hadis tu kan, jadi memang terkadang kita tak perasan. Bila semanusia tu dia sibuk memikirkan suatu perkara, sampai tahap orang lalu pun kita tak perasan. Orang bertanya atau orang bagi salah, orang sapa kita pun kita tak perasan. Itu biasalah, itu standard. Apalagi dalam situasi-situasi macam tu. Situasi Rasulullah baru saja wafat, jadi bengong sekejap kan. Jadi Sayyidina Umar pun dia tak terus serang Sayyidina, nampak? Seganas-ganas Sayyidina Umar, dia tak serang Sayyidina Osman. Cuma dia tanya Abu Bakar dulu.
Dia kata, Abu Bakar, aku bagi salam kat Umar, dia tak aku bagi salam kat Osman, dia tak jawab lah. Kenapa dia tak jawab salam aku? Jadi Abu Bakar pun tak adalah, alah Osman tu memang macam tu, kau tahulah dia tu kan, Osman tu dia memang sombong sikit. Abu Bakar pun bukan macam tu. Dia kata, jom kita pergi tanya dia tengok. Ni cara dia. Maknanya syaitan ni kan, biasanya syaitan ni bila ada perkara macam ni terjadi, mulalah. Kalau orang tu hati dia busuk, hati dia jahat, memang tu dia tu memang berlagak lebih. Dia tak suka kat engkau tu, aku rasa tu mesti dia kalau orang jahat lah, orang yang hati busuk, dia akan reaksi dia macam tu. Tapi Abu Bakar tak. Dia kata, jom kita pergi jumpa dia, kita tanya. Direct terus lah pergi jumpa. Jadi terus tanya. Dia kata, wahai Osman, Umar kata dia bagi salam kat kau tak jawab, kenapa? Jadi Osman katalah, alamak, sorry lah, aku tak perasan lah. Tak perasan. Jadi ada sebab-sebab lah kenapa tak perasan. Kita aku tengah fikir satu benda ni. Sebab Rasulullah tiba-tiba je wafat. Jadi aku tak sempat nak tanya kan. Jadi aku tengah fikir ni, aku dah serabut dah. Jadi tak perasan pun yang Umar bagi salam. Jadi Abu Bakar pula kebetulan dia pun benda tu dia tahu, dia dah tanya sebelum ni. Maka dia bagi tahu. Maka akhirnya Osman pun gembira. Jadi masalah selesai. Tiga-tiga tu kan khalifah tu, Abu Bakar, Umar, Osman. Jadi mana benda tu dapat diselesaikan dengan mudah kan. Jadi Umar pun tak serang Osman. Oi, engkau ni aku bagi salam pun kau tak jawab. Engkau ni apa Islam ke apa ni? Dia tak sama Osman macam tu. Dan Abu Bakar pun bila diberitahu, dia tak sangka buruk dengan Osman. Jadi benda tu bila Abu Bakar datang, Osman dengan Umar pun, Osman bagi, alamak, kan aku tak perasan lah, bukan nak jawab. Jadi benda tu selesai, mudah saja kan. Dapat di situ banyak pengajaran yang boleh kita ambil lah daripada situ. Jadi kalau ada orang sampaikan kepada kita satu berita tentang seseorang yang lain, jangan kita buat andaian-andaian. Kita pergi jumpa orang tu. Bawa orang yang mengadu itu, pergi jumpa dengan orang yang dia mengadu itu, tiga-tiga bertemu, settle kan kat situ juga, selesai. Hadis yang seterusnya, InsyaAllah satu lagi. Wa anil Miqdad ibn Aswad annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis daripada Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan tersisa berbaki ala wajhil ardi, di muka bumi ini, baitu madarin wala wabarin, rumah yang diperbuat daripada lumpur ataupun daripada wabar, illa adkhalahullahu kalimatal Islam, melainkan Allah akan memasukkannya kalimah Islam, bi'izzin azizin wa bizullin zalilin, sama ada dengan kemuliaan atau kehinaan. Imma yu'izzuhumullahu, sama ada Allah Ta'ala memuliakan mereka, fayaj'aluhum min ahliha, lalu Allah menjadikan mereka sebagai ahli bagi kalimah tersebut, au yuzilluhum, atau Allah menghina mereka, fayadinu ilaiha, maka barulah mereka tunduk kepadanya. Qultu fayakunud dinu kulluhu lillah, maka aku katakan, maka akan jadilah agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kata, kalimah yang aku bawa ini, maksudnya Islam lah, kalimah syahadah ni, maksudnya Islam ini, kalimatul Islam ni, kalimah syahadah ataupun kalimah yang menunjukkan tentang syarat Islam itu akan masuk ke dalam rumah-rumah, sama ada dibuat daripada madar ataupun wabar. Madar ni kita kata lumpur, ataupun macam zaman dulu dia orang lumpur-lumpur itu dia orang dia orang bentuk kan, betul dia orang jemur kering jadi macam batu bata lah. Jadi macam batu bata, ataupun memang dia ambil lumpur-lumpur tu untuk jadikan macam simen lah.
Wabar ni ada setengah-setengah tu kulit-kulit unta, yang mana rumah-rumah, kemah-kemah yang dibuat daripada kulit-kulit pun di zaman dulu lah. Maksudnya Nabi nak cerita semua jenis rumah. Kalau sekarang nak cerita, tak kira rumah banglo ke, rumah teres ke, semidi ke, kondo ke, apartmen ke, rumah setenggan ke, rumah pondok ke. Zaman sekarang kalau nak sebut banyak lagi lah jenis-jenis rumah. Maksudnya Nabi akan beritahu bahawa semua rumah akan masuk kalimah ini. Jadi maknanya Nabi punya percakapan ni ada isyarah. Maknanya kita tahu kan Nabi SAW dia wafat ketika umur dia 63 tahun, tak sempat pun, paling jauh pun Nabi pergi ke Tabuk. Jadi macam mana kalimah ni boleh masuk kepada setiap rumah di seluruh permukaan bumi ni, bahkan sampai kiamat lah. Maksudnya sampai Nabi Isa dah turun dan sebagainya lah, hampir-hampir kiamat maksudnya. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sesuatu di sebalik perkataan Nabi ni, iaitu bahawa hendaklah kamu menyampaikan kalimah ini kepada seluruh manusia. Jadi seolah-olah di situ di sebaliknya daripada mafhum daripada mantuk Nabi itu, mafhum daripada mantuk Nabi. Mantuk ni maksudnya lafaz yang diungkapkan oleh Nabi lah. Daripada situ difahami bahawa hendaklah kamu menyampaikan kalimah ini, sampaikanlah kalimah Islam ni ke setiap ke seluruh pelosok dunia, ke setiap rumah-rumah, mana sampaikan kepada mereka. Hari ini alhamdulillah ada apa? Hari ini lebih mudah lagi lah kita kata hari ini. Zaman dulu mereka terpaksa pergi secara fizikal lah, mereka kena pergi untuk mendakwahkan Islam ni ke seluruh dunia. Seperti yang dibawa oleh Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, boleh kata hampir seluruh dunia sudah pun didakwahkan dengan Islam, diperkenalkan dengan Islam. Begitu juga zaman-zaman seterusnya lah, zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, boleh kita kata seluruh dunia tahu bahawa tentang Islam. Zaman sekarang pun berterusan lagi. Setiap generasi yang lahir, ada saja kelompok-kelompok yang berdakwah untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Apalagi zaman sekarang ni, dalam handphone, dalam media-media sosial ni, dalam laptop, dalam komputer, internet lah kita kata, media sosial pun sudah ada banyak. Maknanya orang-orang yang bukan Islam pun, kalau dia nak akses pun, dia boleh akses lah. Kalau dia nak akses pun boleh akses. Walaupun kadang-kadang batil jugalah, bahkan banyak kebatilan yang ada dalam media sosial ni pun banyak, bahkan lebih banyak kot. Pun masuk juga ke dalam rumah-rumah setiap manusia. Tetapi apa yang Nabi sampaikan di sini, maksudnya setiap kalimah ni akan masuk, maknanya akan tersebar. Cuma di sini ada dua lah. Ada dua, satu dengan kemuliaan, satu dengan kehinaan. Dengan kemuliaan dan kehinaan ini, di sini kita boleh terpaksa kita khususkan kepada satu keadaan, iaitu dengan kemuliaan bahawa seseorang itu memang dia, Nabi kata fayaj'aluhum min ahliha. Memang maksudnya Allah Ta'ala memang sudah mentakdirkan bahawa orang itu akan menerima Islam, maka dia akan menerima Islam tu dengan sepenuh hati dia lah. Maka di situ dia akan dimuliakan. Yang satu lagi dengan jalan kehinaan. Au yuzilluhum fayadinu ilaiha. Satu dengan kehinaan, maksudnya terpaksa perang dulu. Zaman Nabi ni, zaman Nabi, zaman khalifah, zaman kerajaan Bani Abbasiyah, Umayyah dan sebagainya. Ini dengan kehinaan, maknanya ada juga orang masuk Islam dengan kehinaan, maksudnya dia diperangi dulu, akhirnya dia kalah perang, kemudian ditawan, dijadikan hamba, lepas tu baru masuk Islam. Maksudnya dia dihina dulu baru dia masuk Islam. Maksudnya dia lah yang tak mau terima awal-awal. Kalau awal-awal lagi dia terima Islam, dah tentu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia tak mau, dia menentang. Akhirnya dia perangi, dia kalah. Lepas dia kalah, dia ditahan, jadi tawanan, jadi hamba. Lepas tu baru masuk Islam. Maknanya Islam jugalah, tetapi sebelum tu dia dihina dulu baru masuk Islam. Maknanya tak kira dengan cara apa sekalipun, maka hendaklah semua manusia itu dia masuk Islam lah. Sebab apa? Sebab Islam agama yang benar. Inna ad-dina indallahil Islam.
tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allah Ta'ala hanya reda Islam sebagai agamanya, maka semua manusia sepatutnya masuk Islam lah. Dan semestinya memang masuk Islam, tunduk kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta dia. Allah Ta'ala yang ciptakan seluruh manusia, maka seluruh manusia wajib tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Tetapi itulah dia kan, manusia ada yang tak mau. Jadi kalaulah orang kata ada juga orang yang tak masuk Islam, macam mana? Jadi ada golongan yang ketiga. Yang pertama, masuk Islam dalam dengan cara yang mulia. Yang kedua, masuk Islam juga tapi dengan cara yang hina dulu. Dan yang ketiga, dia tak masuk Islam langsung, dia akan masuk neraka. Itu je lah. Maknanya kalau tak masuk Islam sampai dia mati dalam keadaan kufur, syirik, na'udzubillah, akhirnya masuk neraka, hina selama-lamanya lah. Masuk neraka selama-lamanya, maknanya hina selama-lamanya. Qultu fayakunu dinu kulluhu lillah, maka jadilah agama itu milik Allah. Jadi di sini adakah akan terjadi? Kita kata kemuncaknya nanti akan terjadi. Terjadi. Jadi maksudnya di sini kita kata majority lah. Kita tak boleh kata 100% umat manusia akan masuk Islam, tidak ada seorang pun yang kafir, itu kita kata tak berlaku lah. Di zaman Nabi sendiri, Nabi masih hidup pun ramai lagi orang kafir, orang munafik kan. Jadi di sini berkemungkinan pada masa-masa dahulu ketika pemerintahan Sayyidina Umar, kemudian ataupun pemerintahan khalifah-khalifah yang lain, atau kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Osmaniyah, berkemungkinan kita kata pernahlah satu masa Islam menguasai hampir seluruh dunia, tapi kita tak kata 100% lah, maknanya banyak. Tapi setelah itu berlaku kemunduran, kemerosatan, maknanya Islam semakin kurang, dan insya-Allah pada masa akan datang akan naik semula. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, bahawa apabila Imam Mahdi muncul dan Nabi Isa turun daripada langit, membunuh Dajjal, membunuh semua Yahudi dan Nasrani yang engkar, membunuh babi-babi, memecahkan salib-salib, hadis sahih Bukhari Muslim, maka ketika itu kita boleh kata mungkin 99% semuanya Islam. 99% lah. Sebab apa? Nanti apabila Allah wafatkan Nabi Isa ketika itu, dan juga orang beriman seorang demi seorang, Allah Ta'ala akan wafatkan, akan tinggal juga orang kafir. Sebab apa? Kiamat ni tidak akan berlaku selagi ada umat Islam. Selagi ada orang beriman, tidak akan berlaku kiamat. Akhirnya, setelah umat Islam, orang beriman dimatikan oleh Allah Ta'ala, barulah tinggal orang kafir sahaja di muka bumi. Barulah setelah itu tak berapa lama akan berlaku kiamat. Jadi bukanlah maksud di sini kita nak kata 100%, saya tak pastilah, itu fakta kan, kena kaji fakta. Pernah ke suatu masa, suatu tahun itu Islam menguasai seluruh dunia, 100% manusia ketika itu Islam? Itu wallahu taala alam, tapi saya rasa lah tak pernah jadi kot. Jadi maksud Nabi kata fayakun lillah kulluhu lillah, maksudnya kullu namanya kullu majmu'ah dia panggil, maknanya majority, kebanyakannya itu akan menjadi Islam lah. Dan dia berubah-ubah kan ikut masa. Ada masanya Islam majority, dan sekarang ni kan Islam masih minority. Islam ni turun balik. Zaman sekarang ni Islam semenjak Perang Dunia Pertama dulu lah, Islam semakin kurang, tapi insya-Allah satu masa akan naik semula lah. Katanya sekarang ni Islam tengah naik. Dan kemuncaknya nanti ialah ketika munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS. Setelah Dajjal dibunuh, Ya'juj Ma'juj dibunuh, insya-Allah ketika itu Islam akan menguasai semula dunia. Itu last. Kemudian akan dimatikan orang beriman, kemudian tinggal orang kafir sahaja, kemudian kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang pertama bulan 7 insyaAllah. Sabtu yang pertama bulan 7 insyaAllah kita jumpa lagi, kita sambung lagi.
Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik, selamat dan salam, minta ampun kepada Allah, minta maaf dari semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan, dan tangguh dengan kafarah maksudnya. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.